Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Ada 7 cara yang kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan lebih alami. Yang kenapa orang susah sangat nak turun blood pressure. Sebab apa? Dia selalu menganggapkan blood pressure ni unknown. Tahu tak unknown? Ramai orang kalau dia tak ada buat kerja atau makan benda pelik-pelik semua, ataupun buat kerja yang stres-stres semua, pun dia kena blood pressure, selalu dia kata mungkin genetik ataupun dia kata mungkin disebabkan oleh orang panggil masalah ni lah. Dalam medical dia panggil idiopathic. Idiopathic maksudnya apa? Idiopathic maksudnya tak tahu sebab, dan orang tak tahu kenapa berlaku benda tu. Kan ramai orang boleh kata macam tu, tapi saya tak sukalah kita terus mengambil jalan pendek mengatakan tak tahu sebab. Kita kena cari sampai dapat. Rupa-rupanya kebanyakan penyakit high blood pressure ni disebabkan oleh beberapa perkara. Nombor satu ialah disebabkan buah pinggang kita. Dah mula kalau pernah rosak disebabkan oleh diabetes ke, atau sebab-sebab lain, makan ubat painkiller banyak sangat ke, buah pinggang rosak makan steroid lebih ke, dia boleh menyebabkan darah tinggi. Buah pinggang memainkan peranan yang paling penting untuk mengkontrol blood pressure. Satu buah pinggang, satu lagi di bahagian carotid artery ni ada tempat-tempat signal yang sensitif untuk naik turunnya blood pressure. Jangan main. Satu lagi di bahagian you punya adrenal gland tu, atas pada buah pinggang juga. Okey, satu lagi. Nombor 2 ialah disebabkan, dengar, kalau you tahu sebab, you senang menyelesaikan masalah. Ialah metabolic syndrome. Penyebab utama metabolic syndrome ni ialah disebabkan sama ada you ada diabetes ataupun you memang ada keturunan blood pressure, lagilah kena jaga. Lepas tu kolesterol tinggi, dan nombor seterusnya you ada masalah liver, yang ada belly fat tu, dan last kali ialah kalau you ada masalah insulin tinggi sangat dalam badan you. Pernah dengar tak orang kata insulin resistant, kalau bermasalah itu lagi senang kena blood pressure. Betul tak? Disebabkan dalam semua penyebab tadi, yang paling tinggi dalam kajian mengatakan ialah insulin resistant, iaitu rintangan insulin yang menyebabkan sugar memang banyak membanjiri diri. Dan bila sugar lebih tinggi, maka dia boleh menyebabkan blood vessel ataupun pembuluh darah menjadi harden, jadi keras. Ini malam ni yang menjadi apa orang panggil kesimpulan yang ditunggu-tunggu sangat bagi semua pesakit high blood pressure yang duk heran pasal apa dia tak mau turun sangat ni. Dah jumpa pakar, dah jumpa bomo, dah jumpa semua orang yang dah ada high blood pressure pun, dia orang dah ada grup-grup Telegram pun, hang pasal apa boleh turun, aku pasal apa tak turun lagi. Rupa-rupanya setengah orang tu dia punya rintangan insulin dia tinggi sangat. Berarti masih banyak gula yang masih lagi ada dalam badan you, jadi belum turun lagi. Maka saudara-saudara sekalian, cuba ambil ingatan ni dahulu. Betul tak betul kalau gula tu banyak dalam badan you, you mungkin terlupa atau terlepas pandang. Seterusnya, ramai orang kata masih lagi mempercayai masalah garam. Biar kita habiskan masalah garam ni dahulu cepat-cepat. Garam bukan punca utama kenapa you naik blood pressure. Bahkan kalau tak cukup garam, lagi naik tinggi. Saya dah pernah cerita dahulu, ramai of course lah kalau you makan garam sampai 2 kali sehari, memanglah naik blood pressure. Yang saya kata ni garam bukit, garam yang tak cukup, garam yang penuh dengan kalsium, magnesium, apa lagi tu, potasium, bukan sodium klorid sahaja. Maka you akan bermasalah kalau you tak ambil garam-garam bukit, garam-garam yang banyak mineral ni. So itu adalah masalah kedua. Jadi kepercayaan tentang garam biasa, kalau makan banyak sangat tu, iyalah, itu pun satu sebab juga. Tetapi jangan-jangan saya tengok you tunggang garam sampai berkati-kati. Kalau takat cuma dalam masakan, ataupun sesekali makan ikan kering atau telur masin, sesekali, tidak menjadi masalah langsung. Okey, sebab yang penting ialah gula. Habis. So 7 perkara yang saya janji tu. Nombor 1, dengar elok-elok dan ikut je.
Saya minta you balik tengok 3 hari lepas ataupun tengok dalam YouTube, saya dah bagi free DND Diet. Habis cerita. Okay. Kalau saya nak ambil masa malam ni lebih kurang dekat 1 jam nak cerita DND Diet. Boleh tak you ambil yang 20 minit punya YouTube punya yang telah diedit tu, ikut daripada A sampai Z. InsyaAllah. So, you tak payah nak pening kepala nak ikut yang tu tak boleh, yang ni tak boleh semua. Sebab cuma yang tak boleh, gula. Nombor 2, susu. Nombor 3, daging. Itu pun setiap 2 kali seminggu dibenarkan you memberi hadiah kepada diri you. Itu semua you dah faham. Nombor 2, saya ingatkan lagi sekali, saya letakkan nombor 2 ni khas untuk berpuasa. Puasalah kamu sehinggakan you baik betul. Maksudnya jangan main-main dengan puasa punya power ni. Very powerful. Minimum 2 kali seminggu dan puasa malam. Okey, nombor 3 ialah tolong turunkan kortisol. Yang ni ramai orang tak ambil pot. Dia punya jaga makan, dia punya jaga garam, dia punya jaga dia punya gula semua betul. Dah cantik dah. Malam semalam saya buat tentang masalah nak turunkan gula kan. Nak kontrol gula dengan satu cara, iaitu no sugar at all. Rupa-rupanya dia masih lagi lupa gula yang selindung. Yang menyorok dalam makanan-makanan fast food ataupun makanan-makanan dalam orang panggil di atas supermarket punya makanan, kat atas para-para you tengok semua tu ada gula belaka. Okey, termasuklah roti, saya kata nasi putih semua bertepung semua tu baik. So please jangan lupa kepada kortisol. Nombor 3 ialah kurangkan kortisol. Selain pada gula, ramai orang jaga dah gula semua tu, tetapi dia lupa pula pada yang ni. Dah jaga yang tu, lupa yang ni. Iaitu kortisol. Apa dia? Kortisol ni stres. Sebab kortisol tu nama hormon yang berdampingan dengan kalau you marah kat orang ke, you benci kat orang ke, you meluat kat orang ke, selalu sangat tak reti senyum ke, asyik marah je kerja you, ataupun asyik sedih je hidup you, memang takkan baiklah. Penyakit apa pun. Bukan kata penyakit high blood lagi lah. High blood, penyakit jantung, very sensitive. Debaran jantung semua ni memang very sensitive kepada kortisol. So jangan nak melawak lain kali. Kalau saya mengajar tentang macam mana nak tenteramkan jiwa you, kalau you sembahyang macam mana pun tak tenteram juga, kena check balik. Apa isu you dengan sembahyang, dengan baca Quran. Alright. Last 3 saya nak bagi kayu. Ni dah number berapa dah? Nombor 3, nombor 4. D3K2. Semua dah belajar. Vitamin D3K2 wajib. Di samping D3K2 kena ambil omega 3. Wajib. Yang ni bukan saya kata. Dalam kajian semua yang kita buat kesimpulan sejak 3 tahun lepas, rupanya yang ni lah yang paling kurang dalam badan kita. Duk jaga diet, rupanya diet kita tak cukup dengan vitamin D3, K2 dan omega 3. Omega 3 daripada ikan yang dah tak boleh makan sekarang ni. Okey, tahu kan kenapa kan? Lepas tu D3, K2 tak cukup-cukup. So kalau kita tak cukup juga, tolong ambil D3, K2 daripada Santera tu, omega 3 daripada DND 369, Sacha-Inchi Oil. Okey, seterusnya ialah vitamin. Dah habis cerita suplemen, sekarang mineral. Yang perlu ialah potasium dengan magnesium. Dengar lagi sekali, walaupun you mungkin dah pernah dengar tapi terlupa, blood pressure lah paling penting dua-dua ni. K ataupun potasium dan Mg, magnesium. Okey, saya akan bagi bila saya nak tutup cerita nanti apa jenis makanan yang pernah saya cerita tapi kadang-kadang kita lupa. Jangan lupa potasium, magnesium. Sebenarnya bukan masalah garam yang tak cukup atau lebih. Sebenarnya tak cukup potasium dan tak cukup magnesium. Nasib kita baik, dua-dua mineral ni boleh kita dapat dalam makanan yang sama. Contoh saya akan bagi sekejap je lagi. Kita habis 7 dulu. Yang last kali nombor 7 ialah kopi. Nombor 7 ni makan ubat lah. Sebab kalau apa pun dia masih melangit tinggi, kita tak usah tolak ke tepi. Memang saya tak bagi you terus makan ubat, tetapi kalau you dah kepala tu huyung hayang sampai nak pitam, sampai nak pengsan dan sebagainya, ataupun you tak boleh bergerak langsung,
takut kena stroke nanti, tolong turunkan dulu dengan ubat-ubatan daripada hospital. Itu menampakkan kita bukan taksub. Sampai kata, oh jangan langsung. Pasal apa? Dalam kita duk bergaduh nak turun 2-3 minggu ni, kan dia perlu kadang-kadang 2-3 minggu, ada setengah orang 2-3 bulan, baru dia baik pelan-pelan kan. Tapi dalam seminggu ni, kalau tengah bawa kereta, tersadai tepi jalan nanti, tak apa juga. Kalau dah kena stroke, macam mana? Jadi saya minta kalau siapa yang terlalu tinggi, ambil ubat dahulu, turunkan bagi hampir normal. You tahu kan blood pressure hampir borderline tu, walaupun tak turun 100% lagi pun, sekurang-kurangnya dia tak adalah sampai, you pernah dengar kan orang 200 bawah 120. I rasa yang tu saya pun surrender lah, tak usahlah kita nak tunjuk terror sangat kan. Ambil ubat tu, bagi turun dulu, sambilan tu ikut yang saya cerita 6-6 tadi, di nombor 7 ni dibenarkan. Malam ni specialnya kita tu mau imbangkan kita punya kewarasan. Faham? Okey, namun kalau you makan ubat, kalau you pening, you rasa lemah, ubat punya side effect ni, jaga. Kelang kabut pula nanti. Dulu tak pernah lemah, tak pernah letih, tak pernah rasa ringan kepala, sekarang dah mula nak rasa macam nak muntah, nak pening, nak hitam, ataupun muscle you selalu cramp, ataupun you ada allergic, jangan main-main. Sebab ubat ni pun kalau you sampai dah tak boleh normal lagi hidup you, tolong pergi jumpa doktor minta tukar. Jangan sambung makan ubat tu. Pasal apa? Ada 1% daripada ubat-ubat darah tinggi ni boleh sampai bawa, saya tak mahu sebut lah. Nanti orang kata saya tak nak bagi you makan ubat pula sebab you takut dengar kan. Memang ada sampai dahsyat bawa maut lah ubat punya side effect. Memanglah ubat kan. Terutama sekali ni ubat blood pressure pula tu. So, jangan you takut nak pergi cepat jumpa doktor. You kata, doktor saya tak boleh bangun lah lepas makan ubat ni. Kan setengah orang perlukan 2-3 hari ataupun seminggu baru dia lazimkan. Tapi sementara nak lazimkan, you tak boleh bawa kereta pun, jumpa doktor. Sebab ubat banyak sekarang. Zaman moden tak payah ambil sampai 3-4 kali sehari. Selalunya ubat yang terbaik zaman sekarang cuma sehari sekali. Kalau pagi, ambil all the time pagi. Kalau malam, ambil all the time malam. Lepas tu, you amalkan yang 6 saya cerita atas tadi. Bila dia turun lagi blood pressure secara automatik, bawah pada yang normal, jangan teruskan. Ubat-ubat ni kena pergi jumpa doktor. Kata doktor, saya punya dah bawah pada 120/80. You tak pernah touch 120/80, suddenly you dapat 110 ke over 60 pula tu. Tolong jangan jangan takut nak pergi jumpa doktor. Sebab apa? Takut nanti you pengsan sebab jadi low blood pressure. Baik, sekarang tiba masanya saya bagi list yang you wajib betulkan dari segi minuman makanan you. Saya bagi list dia. Sebab yang ni lah menjadi penyelamat ramai daripada rakyat kita yang mana terdedah kepada ilmu yang saya ingin kongsikan. Satu, hibiscus tea. You pernah dengar kan? Cerita dulu tapi ramai tak beli lagi ni. You pergi je kat online, hibiscus tea. Teh bunga raya yang kering tu. Beli je. Ingat RM20 lebih je kot. Amalkan ni hari-hari. Hibiscus tea terkenal sangat-sangat untuk membantu. Nombor 2, saya untuk mempertahankan blood pressure. Maklumlah bila berumur ni blood pressure tinggi, memang agak biasa juga. Tetapi tak adalah nak dibiarkan tinggi melangit. So ambil apa? Ambil daun salam. Tahu daun salam? Buat teh daun salam, campur dengan lemon, campur dengan honey sedikit. Ataupun campur dengan bee sweet. Okey, sambung. Potato. Pernah dengar potato? Ubi kentang. Cukup tinggi dengan, paling tinggi dengan apa tadi saya maksudkan? Potasium. Dengan kulit-kulitnya sekali. Dicuci dulu. Lepas tu you masuk microwave oven ke, you orang panggil apa? You bakar dia, panaskan dia. Okay, potato is good, ubi keledek is very good, keladi is very good. Jadi ambil at least 2 biji ke 3 biji ke sehari. Boleh, jangan takut. Kenyang pula tu. Beet, B-E-E-T. Pernah dengar kan beetroot tu, tapi bukan rootnya. Rootnya makanlah, buat salad lah. Tetapi dia punya sayur dia tu, atas dia tu. Wajib. Okey, kalau you nak cepat baik, you punya orang kata apa, blood pressure. Lepas tu fish, ikan,
Kalau hari-hari cuti tu ambil fish dengan telur sekali. Semuanya bukan telur ikan tu, maksudnya telur ayam kampung ni. Okay, so fish dengan telur, egg and fish is one of the best. Kalau sebenarnya kalau ikan bersih, tidak ada mercury, you sendiri bela, you sendiri tahu daripada lautan yang bersih. Kalau dapat, you lahap betul-betul. Maksudnya hari cuti lah, hari rest day. Okay. 2 kali seminggu dengan telur dibenarkan. Okay. Baik, lentils, semua parpu semua boleh tibai, no problem. Banana barulah my banana. Orang duk ingat pisang yang banyak potasium dengan magnesium, rupanya dia dah nombor 8 dah. Tapi boleh makan. Sebab dia pun tinggi dengan karbohidrat, you kena hati-hati kan. Ingat, kalau lagi tinggi karbohidrat, lagi tinggi gula kan. Sebab tu daripada sekarang nasi putih out. Okay, roti putih out. Faham? Sabar. Okay. Lepas tu tomato ni, tomato yang dah dibakar bagi panas sikit baru you makan, baru betul. Jangan makan fresh. Peas, kacang-kacang peas semua tu, of course you kena rebus semua lah. Carrot boleh, dah turun dah, tak banyak dah potassium, magnesium. Oat, bagi mereka yang nak ambil cereal tu. Lepas tu semua green vegetable wajib, tak payah sebut lagi dah. Semua sayur menghijau dan of course buah-buahan yang berbentuk rainbow, berwarna-warni. Cukup. Siapa yang nak ambil garam, pastikan garam bukit. Wajib dengan air. Water therapy tu. Lepas tu kacang-kacang jangan segan. Kalau rasa lapar-lapar, itu dia pengganti pengganti nasi ataupun pengganti roti canai ke, atau murtabak ke, lontong ke, itu pengganti dia. Labu, very good. Labu siam atau labu Jepang atau mentimun pula. Jenis labu dan mentimun antara terbaik. Sikit lagi garlic, bawang putih, celery atau celery, dua-dua ni boleh. Celery dengan celery. Kalau celery tu buat jus lah. Dan ada orang kata last sekali yang terbaik melon. Bukan watermelon, melon. Maksudnya rock melon tu lah. Okey, cukup dulu saudara sekalian. Saya dah bagi, saya mengharapkan ini bukan kali terakhir, tetapi antara yang terbaik. Saya boleh bagi kesimpulan, kalau ni semua you ikut malam ni, you tak payah nak refer banyak tempat lain lagi dah. Dengar berkali-kali, ambil nota, buat. Yang penting buat. Dan sambil tu belajar senyum all the time. What you have, you dah dapat sekarang. What you can do, you know what you can do. Semuanya bersemangat. And which one you like to do first, you buat. Yang paling penting, sugar is still out. No. Okay, bye. Jumpa lagi. Jangan lupa dan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya selama ini. Saya doakan anda sentiasa dunia anda bahagia, akhirat syurga, dan biarkan kita lepaskan, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okay?